Halo guys, sekali lagi bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini sahabat semua pastinya akan mengejutkan Anda semua. Apakah yang bakal dihadapi oleh Ketua Geng Sapu Bersih Abakau ini ya berkaitan dengan pendakwaan yang beliau terima ataupun dilakukan oleh pihak pendakwaan di mahkamah ya beberapa hari yang lalu ataupun hari kemarin. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan isu ini ya, berapa tahunkah beliau akan dipenjara. Itu dia. Jadi mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ketua Geng Sapu Bersih bakal berdepan hukuman penjara selama 35 tahun. Bukan satu masa yang singkat, tapi ia adalah satu masa yang begitu lama. Jika benar didapati bersalah, akhirnya Ketua Geng Sapu Bersih ini bakal meringkup di penjara selama 35 tahun. Ini adalah berita yang kita petik ya baru saja daripada apa nih, kalau saya tidak silap yang saya petik daripada Malaysia Deadline, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ya, kes rasuah ya yang melibatkan Muhyiddin bakal berdepan hukuman penjara sehingga 35 tahun. Wow, 35 tahun bukanlah satu masa yang pendek sahabat semua. Ya, mungkin tidak setimpal dengan apa yang pendakwaan yang dilakukan ke atas beliau, tapi mungkin ya sepatutnya didenda mungkin 50 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya. Jadi saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan isu ini. Dikatakan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ya semasa beliau didakwa di mahkamah, apa yang beliau lakukan adalah beliau tidak mengaku bersalah di Mahkamah Session atas 6 pertuduhan salah guna kuasa untuk mendapatkan rasuah. Rasuah yang berjumlah ya kira-kira Rm 232,5 juta dan juga penggubahan uang haram sebanyak Rm 195 juta antara tahun 2020 sehingga 2022 dilaporkan oleh Sinar Harian. Ya, ahli parlimen Pago itu telah membuat pengakuan selepas kesemua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi dan juga Suzana Hussain. Ya, katanya saya tidak mengaku bersalah dan mohon dibicarakan, kata Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu. Justru ya Muhyiddin menjadi bekas Perdana Menteri kedua selepas Datuk Seri Najib Razak dituduh atas pertuduhan mengikut peruntukan seksyen sama di mahkamah. Ya, mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, beliau didakwa sebagai seorang pegawai badan awam yaitu Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Bersatu. Ya, beliau juga dikatakan telah menggunakan kedudukan untuk suapan uang berjumlah Rm 232,5 juta daripada seorang individu yaitu Azman Yusof 51 dan 3 syarikat Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepceri Sdn Bhd serta Manfur Sdn Bhd bagi sekutu parti itu. Kesalahan didakwa ya dilakukan di pejabat Perdana Menteri, bangunan Perdana Menteri Putra Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di sini antara 1 Mac hingga 2020 dan 20 Ogos 2021. Hebat. Saya percaya orang-orang ini adalah kroni-kroni beliau ya, sehingga mereka sanggup untuk memberikan uang suapan hanya kerana diberi tender, hanya kerana diberi projek dan sebagainya. Yang kesemua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Seksyen itu juga memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika ia dapat dinilai atau berbentuk uang ataupun Rm 10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Ya, bagi dua lagi pertuduhan beliau didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram yaitu uang berjumlah sebanyak Rm 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke akaun CMB Bank milik Bersatu.
Kesalahan didakwa dilakukan di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur di sini antara 25 Februari 2001 dan 8 Julai 2022. Wow, ini agak mengejutkan kita ya, bagaimana perkara ini boleh berlaku ya, dengan sekelip mata mereka mendapat ratusan juta dan sebagainya. Adakah uang-uang ini telah digunakan ya untuk pilihan raya umum yang baru-baru ini, sahabat semua? So, kita nampak ya begitu mewah, begitu bermegahnya parti ini ya, dengan alat-alat berkempen, poster besar, banner besar dan banyak lagi ya, sahabat semua. Tapi tidak dengan dibandingkan dengan parti-parti lain yang bertanding pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Kedua-dua pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Amlah Puah yang boleh dihukum penjara atau dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Seksyen ini membawa hukuman penjara ya, hukuman penjarakan sehingga 15 tahun dan juga boleh didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan dilakukan atau 5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Jadi jika kita lihat, sahabat semua, untuk 4 pertuduhan itu dia diperuntukkan ya tidak kurang daripada 20 tahun penjara, dan juga untuk pertuduhan kedua yang melibatkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan juga Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 15 tahun. Jadi kalau ianya dicampur, pastinya jumlah penjara jika disabitkan kesalahan adalah berjumlah 35 tahun. Bukanlah satu jumlah yang sedikit ataupun jumlah penjara yang pendek, tetapi ia adalah melibatkan satu masa yang panjang jika dapat dibuktikan ya, dapat disabitkan kesalahan ya atas jumlah 6 pertuduhan itu, sahabat-sahabat semua. Mungkin ia akan bertambah lagi sebab kita dengar ada lagi satu pertuduhan di Mahkamah Shah Alam ya. Jadi kalau mungkin tidak kurang 10 tahun, jumlahnya menjadi 40 tahun. Jadi ini adalah satu perkara yang mengejutkan kita ya, bagaimana mereka yakin kononnya mereka tidak bersalah, kononnya mereka dianiaya. Tapi sebelum ini ya, video yang sebelum ini saya telah buat, peguam negara membuka mulut bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan fakta, bukti penyiasatan yang dilakukan oleh pihak ISPRM dan tidak ada tekanan atau campur tangan daripada mana-mana pihak seperti yang dituduh oleh penyokong-penyokong Perikatan Nasional, penyokong-penyokong Muhyiddin dan sebagainya, sahabat semua. Jadi sekali lagi, ini adalah satu perkara yang menggemparkan Malaysia dan juga seluruh dunia. Bagaimana pula dengan pandangan Anda, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan dukungan padu kepada channel ini. Dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Oranapo Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.